Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur ya Allah, bersyukur di atas segala nikmat yang Kau berikan. Bersyukur di atas segala rahmat yang Engkau berikan. Bersyukur ya Allah di atas segala-galanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Sayang, tutup pintu. Tutup pintu. Tutup pintu tu. Okey, terima kasih. Alhamdulillah saya buat recording malam ni. Okey, macam biasalah kalau siapa yang stay, boleh dengarkan. Kalau yang tak mampu stay, insya-Allah saya dah buat record. So kita boleh tengok baliklah recording saya ni. Okey, baik, kepada yang bersama saya di dalam Tinta Isteri Tercinta. Pertama-tama sekali saya ucapkan terima kasih sebab bersama di sini. Okey, saya Yung Ayuni. Saya matlamat saya yang pertama, saya selalu ceritalah. Saya selalu sebut pertama matlamat saya tu. Okey. Salam sayang, ikhlas cinta ilahi. Okay, saya highlightkan kat sini, tidak berbaloi mengharap cinta selainmu setelah bukti demi bukti engkau perlihatkan kepada kami. Jadikanlah kami dan zuriat keturunan kami dalam kalangan hamba-Mu yang mendirikan solat. Okey, Alhamdulillah. Sama seperti saya, di mana saya pun sebelum saya ada channel ni, saya seorang yang biasa-biasa juga, seorang yang melalui liku-liku juga, seorang isteri. Okey, yang mana berbanding dulu dengan sekarang, berbanding dulu saya banyak memendam perasaan kan. Berbanding dulu saya banyak untuk tidak berkongsi, berbanding dulu saya banyak untuk sendirian. Okey. Tetapi sekarang ni saya ada sedikit kekuatan, saya ada sedikit iltizam dan saya ada sedikit kemahuan untuk saya sharekan, untuk saya berkongsi. Okey. Sekejap. Awak. Okey, dengan rakan-rakan lah yang mana yang ingin mencari makna juga, ingin mencari juga sesuatu yang lebih daripada sekadar hidup sebagai isteri secara biasa-biasa kepada secara luar biasa. Okey, baik. Saya masuk kepada topik ya. Saya masuk kepada topik dekat sini. Apa yang saya praktiskan. Okey, pertama sekali terima kasih ya semua yang masuk. Okey, terima kasih. Akan ada record. Okey, nanti boleh semak balik ya. Okey, baik. Saya masuk ke topik seterusnya, topik malam ni. Berbanding topik yang sebelum ni. Okey, yang mana dah tengok topik sebelum ni. Okey, kali ni saya nak share sebelum ni saya rasalah seolah-olah saya rasa macam tak perlu nak cakap perkara-perkara ni. Saya pun ada rasa macam bolehkah cakap benda ni? Adakah membuka aib? Adakah orang cakap bercerita sesuatu yang di dalam kain? Adakah bercakap benda ni sesuatu yang mendatangkan kemurkaan? Memang saya pun tertanya-tanya apa yang saya lakukan ni. Okay, tapi dalam masa yang sama juga, saya mencari kekuatan untuk merasai apa yang saya rasai dulu, yang mana saya rasa ramai isteri-isteri yang masih duduk dalam suasana saya yang dulu.
Okey, ramai para suami, para isteri yang masih duduk dalam keadaan saya dulu. Okey, yang mana saya cerita dalam channel saya banyak cerita juga apa yang berlaku suasana saya dengan suami sebelum ini kan. Daripada awal saya ada cerita, saya berkahwin dengan seorang lelaki yang mana saya gelarkan lelaki ni, suami ni rupa-rupanya lelaki 100% lelaki. Ada saya tulis dalam channel saya tu, di mana saya berkahwin ni rupanya betul-betul lelaki yang mana sebelum ni waktu kita bercinta kita tahu kita berkawan dengan seorang lelaki, tetapi apabila masuk ke alam perkahwinan barulah kita faham bahawa lelaki adalah lelaki. Subhanallah, masya-Allah. Okey, dan lelaki rupanya bukan wanita. Dan lelaki rupanya bukan ada um, um, ciri-ciri seorang wanita, tak ada langsung. Okey. Jadi saya highlightkan dalam kisah tu, dalam channel saya tu, apakah lelaki yang saya kahwini tu, dan betapa saya orang kata sedih lah kan, betapa saya rasa ralat lah, betapa saya rasa macam kecewa lah, berbanding kita berkawan dulu macam lain, bila kita dah masuk ke dalam perkahwinan rupanya macam ni lelaki. Okey, yang mana saya ada highlight dekat situ ialah adalah beberapa PL suami yang saya rasa saya sangat tak boleh terima kan, sampai saya tahap ke pejabat agama. Okey, salah satunya apa? Salah satu yang mendorong seorang isteri iaitu saya, mungkin contoh saya ni tidak sama dengan lelaki-lelaki yang lain, tapi saya sekadar boleh bercakap apa yang berlaku pada diri saya. Dan jikanya sekiranya tuan-tuan ada rasa, puan-puan ada rasa ia kena mengena juga dengan diri tuan-tuan dan puan-puan, dan jika ada ingin penambahbaikan dalam hubungan, bolehlah di-repair. Okey? Tapi kalau rasa macam tak perlu ditambah baik, dan rasa keadaan hubungan memang dah okey, just proceed lah apa yang tuan-tuan hadapi sekarang di dalam rumah tangga. Okey, baik. Saya berbalik kepada sikap suami saya tu, yang paling utama tu, ketidakpedulian. Itu perkataannya, iaitu ketidakpedulian. Okey, seorang lelaki ni bila dia kahwin, dia rupanya dia mengekalkan ciri-ciri lelaki. Ciri-ciri lelaki apa? Berkawan, nak keluar ikut suka, nak balik rumah ikut suka, nak tunjuk kata bujang, nak tunjuk kata isteri aku tak tambat aku, isteri aku sporting, isteri aku sabar, isteri aku tak telefon aku. Segala macam perilaku seorang lelaki tu dia nak ditunjukkan lagi dalam alam rumah tangga. Padahal bila dah ada isteri, tak boleh lah kan sebenarnya perkara tu. Tapi isteri bersabar kan. Isteri bersabar sampai satu masa isteri pun dah tak boleh bersabar lah kan. Isteri akan meletup. Okey, dalam channel tu saya ada bagi tahu juga. Okey, akhirnya saya meletup. Tapi dalam tu saya tak cerita habis. Apa yang saya meletup tu, apa yang saya buat waktu saya meletup tu. Jadi saya akan share jugalah salah satu intipati lah. Saya akan share malam ni dekat sinilah. Okey, baik. Sebelum saya nak share apa yang saya buat meletup tu, okey, kita masuk ke topik sekejap. Okey, foreplay wajah suami. Okey, sharing khas buat para isteri, menyintai dan menghayati sekujur jasad sang suami, memaafkan dan merelakan, menggamit cinta sejati, mendapatkan cinta hakiki, menenangkan hati, menyelami sanubari. Okey, baik tuan. Sebelum saya mampu untuk menghayati sekujur tubuh suami ni tuan, saya pun mengalami situasi di mana saya menolak, di mana situasi saya tak mau dah. Contoh, di mana situasi saya rasa saya nak menamatkan hubungan suami isteri tu. Okey, dan saya ceritakan balik sambungan tadi. Okey, apa yang buat saya meletup tu.
Okey, apa yang saya buat saya meletup tu, saya pada malam kejadian tu, okey. Macam biasa suami saya ni dia balik lewat kan, dia balik lewat, dia buat hal dia lah kan, macam orang bujang. Okey, jadi saya malam tu saya tak tahulah apa kekuatan, mungkin sebab saya dah lama memendam perasaan. Okey, mungkin dah lama saya geram, tapi saya tak cakap, saya tak luah. Bukan saya seorang pemarah, bukan. Saya memang seorang penyabar. Memang saya seorang yang tenang kan. Tapi sesabar saya, setenang saya, rupanya saya bergelora di dalam hati saya. Okey, saya tak boleh nak luah, saya tak boleh nak cerita, saya tak boleh nak kongsi. Malu kot kan kalau saya nak bercerita kepada orang. Saya nak cerita kepada rakan atau kepada ibu bapa, saya nak cerita, kenapa suami saya ni balik lewat, kenapa suami saya ni kadang-kadang balik, keluar rumah tak cakap, kenapa suami saya suka duduk dengan kawan-kawan, melayan kawan-kawan. Takkanlah saya nak bercerita perkara-perkara tu kan kepada orang luar. Sebab iyalah pilihan hati kita kot kan. Cinta hati kita kot yang kita kahwini tu kan. Tapi itulah kan, perkahwinan dan percintaan tu sesuatu yang berbeza. Okey, jadi pada malam tu saya mendapat satu kekuatan agaknya, entah jin, entah syaitan, entah apa yang mendorong saya berani untuk bercakap macam tu. Mungkin juga sebab sudah beberapa tahun saya ingat, saya agak dalam waktu tu dalam 5 tahun lah, lebih kurang 5 tahun perkahwinan. Waktu tu saya hantar mesej kepada suami. Saya hantar mesej kepada suami. Okay, saya type mesej tu waktu tu zaman tu rasanya zaman SMS lagi kot. Saya type mesej tu, saya cakap dalam masa 30 minit lagi kalau awak tak balik rumah, saya lupa, saya ingat saya tulis hang kot. Hang tu bahasa Kedah ni kasar lah. Okey, kalau biasa percakapan suami isteri janganlah guna hang kan. Tapi kalau marah ni kita keluar cakap hang lah kan. Okey, saya tulis kat mesej tu. Dalam 30 minit kalau hang tak balik, tak sampai rumah, hang tahulah nasib hang. Okey. Saya type mesej tu. Okey, saya hantar. Dan bila saya hantar mesej tu, tak dan sampai 30 minit lah kan. Memang betul lah. Okey, tak dan sampai 30 minit. Suami saya sampai di depan muka tingkap. Dia tak masuk ke pintu, dia datang dekat tingkap. Kemudian dia datang dekat tingkap, saya ni yang masih dengan panas membara, hati panas membara ni. Okey, bila suami saya duduk di tingkap tu, kenapa? Kan? Dia cakap macam tu, kenapa? Dia nak marah jugalah tu. Kan? Padahal kita ni, marah kita ni dahsyat lagi kan? Saya cakap, sekejap sayang, ni, pergi duduk kat luar asal ibu tengah guna saja. Ibu tengah guna, asal ibu pergi. Tutup tarik pintu tu. Ada gangguan anak-anak. Okey, saya cakap apa dekat suami. Okey, waktu tu dia sampai dekat tingkap. Okey, saya meletup tu. Dia cakap, dia tanya dekat saya, kenapa kan? Lepas tu saya pun mengambil aura yang saya tak tahu daripada mana. Okey, saya terus cakap perkataan ni. Kenapa hang ni bodoh sangat? Aku nak peluk hang. Okey, saya luahkan kata-kata tu memang dengan intonasi yang tinggi, dengan intonasi yang penuh dengan semangat. Okey, saya cakap dekat suami saya macam tu. Saya meluahkan perasaan saya, tak puas hati saya tu, okey, kepada suami saya dengan keadaan yang spontan lah. Okey. Jadi pada malam tu pun suami alhamdulillah lah kan, Allah tidaklah mengizinkan dia pun jadi hantu raya kan. Saya seorang sajalah yang jadi hantu rayanya. Okey, jadi apa motif, apakah apa ni orang panggil? Moral story daripada situ. Okey, banyak kali dah saya cerita, itulah orang kata keinginan seorang isteri. Itulah hajat seorang isteri terhadap suami. Isteri ni yang sebenar-benar isteri, walaupun kalaulah dia
kadang-kadang garang, kalaupun kadang-kadang dia marah, kalaupun kadang-kadang dia tak bercakap ataupun dia tarik muka ataupun dia emosi tak tentu pasal. Okey, semuanya itu adalah adalah refleks daripada suami dia sendiri. Saya bagi contoh. Okey, bila mana suami tak mampu untuk faham keinginan seorang isteri, keinginan ni apa seorang isteri ni? Dia nak suami dekat dengan dia nak suami bercerita dengan dia nak suami tadah telinga untuk dia nak suami tu sentiasa faham hati dia dengan keinginan dia ni terhadap suami ni kalau boleh 24 jam. 24 jam kalau boleh isteri ni dia nak bersembang, kalau boleh suami keluar rumah dia nak tahu, kalau boleh suami nak balik rumah pukul berapa dia nak tahu, kalau boleh suami nak makan apa dia nak tahu, kalau boleh suami ada duit untuk buat apa dia nak tahu. Memang sebab itulah seorang isteri. Okey, kalaulah suami ni dia tak faham benda tu adalah keinginan seorang isteri yang mana dituntun oleh emosi, yang mana dituntun oleh perasaan cinta, suami ni akan anggap isteri ni merenyahkan, isteri ni merewelkan, isteri ni menyusahkan. Padahal isteri ni tuan, dia lakukan apa sahaja dia lakukan daripada hati. Dia lakukan dengan cinta, dia lakukan dengan kasih sayang. Sebab itulah apabila dia tidak diberi sepatutnya makanan batin ni yang mana iaitu perhatian, kepedulian, penghargaan, yang mana makanan-makanan batin ni kalau suami terlepas pandang, sebab itulah isteri akan murung, isteri akan sedih dan isteri akan jadi bukan diri dia. Dia akan jadi bukan diri dia. Bukan diri dia tu apa? Maksudnya, dia sebenarnya seorang yang penuh kasih sayang, dia sebenarnya seorang yang penuh dengan cinta, dia sebenarnya seorang yang penuh dengan memberi, tetapi dia akan jadi sebaliknya. Bila mana dia jadi sebaliknya ni, dia akan menjadi berkira-kira, dia akan menjadi dendam, dia akan menjadi tidak ikhlas, dia akan menjadi perkara-perkara yang negatif, yang mana negatif tu akan memberi kesan terhadap suami tu sendiri. Okey. Baik. Setakat tu dulu saya cerita tentang keinginan isteri yang sebenar-benarnya daripada seorang suami. Kalau si suami ni memberi yang sepatutnya, maka isteri itu pun dapatlah menjadi dirinya sendiri. Okey, dan bila isteri ni dia jadi diri dia sendiri, dia boleh membuat sesuatu dengan cinta, dia boleh buat sesuatu dengan sayang, dia boleh buat sesuatu dengan perasaan berkobar-kobar, kerana makanan-makanan batin daripada suami, yang akan dapat kebaikannya siapa? Tentulah suami juga. Okey, baik. Saya nak beritahu tuan-tuan hari ni ya. Kalaulah yang mendengar ini adalah seorang suami, okey, tuan seraplah apa yang saya ingin kisahkan ini dan tuan sampaikanlah kepada isteri supaya isteri dapat melakukan apa yang saya nak cerita ni. Kalau manakala pula puan yang mendengar ni adalah seorang isteri, okey, saya nak share dengan puan-puan isteri apa yang saya buat, yang mana dulu saya hampir ke arah perceraian, tetapi alhamdulillah izin Allah, mungkin di atas tangisan ikhlas seorang isteri, mungkin atas kesabaran seorang isteri yang mengharapkan Allah memberi keizinan supaya rumah tangga ni aman damai, supaya rumah tangga ni berkekalan. Mungkin asbab air mata yang merintih tu, okey, mengizinkan, menjadikan Allah izin untuk saya merasai apa yang saya rasai sekarang. Iaitu saya rasai apa? Tetap ada rasa nak marah, tetapi rasa cinta melebihi rasa
ingin marah. Tetap ada rasa macam nak dendam, tetap ada. Tetapi masih rasa sayang, masih rasa cinta melebihi rasa ingin dendam. Okey, saya bagi contoh ya dekat sini, foreplay wajah suami. Okey, saya tak pasti rakan-rakan pendengar saya ni mungkin berlatar belakangkan agama, mungkin berlatar belakangkan akademik biasa-biasa, bukan agama. Okey, tapi saya nak bagi tahu satu perkara, mungkin tuan-puan dah tahu, tuan-puan pernah dengar tak? Kita pandang Kaabah, kita dapat pahala. Kita pandang wajah ibu bapa, kita dapat pahala. Kan? Saya tak tahulah, mungkin tuan-tuan ada pernah dengar perkataan tu, ada pernah dengar ilmu tu. Dan begitulah juga bila mana kita memandang wajah suami, kita memandang wajah isteri, di situlah ada pahalanya. Okey, dan lebih daripada itu, bukan soal pahala semata-mata, tetapi dalam hubungan yang lebih lagi, iaitu dalam hubungan di atas katil. Okey, apa yang saya praktiskan? Okey, yang pertama, okey, saya highlight dekat sini, wajib foreplay untuk climax. Climax adalah mutiara cinta sang suami dan isteri. Okey tuan, sebelum ni, sebelum Allah nak mengilhamkan saya kaedah, sebelum Allah nak mengizinkan hubungan saya dengan suami lebih erat, okey, saya dalam masa 5 tahun awal perkahwinan, terus terang saya cakap, mungkin dalam setahun, okey, setahun pertama, setahun kedua, setahun ketiga, setahun keempat, setahun kelima, saya boleh buat anggaran. Okey, saya boleh buat anggaran dalam setahun mungkin hanya 3 atau 4 kali sahaja saya merasai climax. Okey, begitulah juga pada tahun kedua, begitulah juga pada tahun ketiga, keempat dan kelima. Okey. Dan sekarang ni pada tahun ke-11. Okey, pada tahun ke-11. Okey, saya sudah mula merasa climax tu selepas tahun ke-6, okey, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 dan ke-11. Pada tahun ke-11 ini sahajalah saya ada kekuatan untuk berkongsi rahsia mutiara ini. Sebab mana tahu jika ada yang masih belum faham dan belum dapat mutiara ni, jadi itulah penyebabnya tidak mustahil hubungan awak dan isteri, awak dan suami tidak erat. Kerana apa? Kerana rupa-rupanya di dalam alam jima', alam persetubuhan, rupanya tidak sampai kepada klimaks bagi isteri. Okey, isteri. Bagi suami itu tak ada masalah. Bagi suami, klimaks pada suami itu adalah sangat mudah kacang goreng. Okey, tapi bagi isteri sangat susah. Sebab, okey tuan, saya nak tuan faham ya. Isteri dia tak akan mampu klimaks hanya semata-mata jasad. Saya ulang ya. Isteri dia tidak akan mampu klimaks hanya semata-mata kerana jasadnya disentuh oleh tuan. Okey, jika tuan menyentuh jasad isteri tuan tanpa tuan menyentuh batin isteri tuan, saya bagi jaminan isteri tuan tak mampu klimaks. Now, sebagai seorang isteri, okey, sharing saya adalah untuk isteri. Isteri, awak sekiranya ada di hati awak rasa marah, sekiranya awak ada di hati awak rasa benci, rasa geram, yang awak simpan, yang awak pendam, awak tidak akan dapat merasai apa yang sepatutnya awak rasai. Kerana apa? Kerana awak menyimpan sesuatu yang tak sepatutnya, iaitu marah, benci, dendam. Selama mana awak menyimpan perkara tu, awak tidak akan dapat menikmati yang sepatutnya. Masak saya berguna. Okey.
Okey ya, sebagai isteri, pertama sekali awak kena faham, awak kena ada motivasi diri yang sangat kuat. Kenapa awak ditakdirkan menjadi isteri kepada si polan-si polan yang mungkin awak rasa tak puas hati kepada dia, atau awak rasa macam tak berapa, macam-macam lah ya kan. Isteri ni keluh kesah di hati dia, keluh kesah yang menimpa dia, yang mana pula suami pula tak tahu macam mana nak menyantuni dia, macam mana nak menafkahi batin dia kan. Okey, now untuk isteri, awak tolong motivasikan diri awak dulu. Awak tolong maafkan diri awak dulu, awak tolong maafkan diri suami dulu, awak tolong ingat balik apa yang membolehkan awak berkahwin dengan dia. Apakah niat awak berkahwin kerana dia seseorang kah? Kerana dia awak cinta kah? Atau kerana Allah? Ataupun kerana Rasulullah? Sekiranya ada awak tak pernah langsung terlintas di hati perkahwinan itu kerana Allah, perkahwinan itu kerana Rasulullah, saya ajak kita sama-sama balik kembali, memulakan balik niat, memulai balik sesuatu yang dulu mungkin kita terlepas, iaitu kita niatkan balik kerana Allah dan kerana Rasulullah. Kerana apa? Itulah mutiara, itulah penawar, itulah mukjizat. Bila mana kita mula kembali merintih, bila mana kita mula kembali merayu kepada Allah supaya Allah hadirkan kita sesuatu nikmat yang mana sebenarnya orang lain dah dapat nikmat ni. Tapi kenapa aku tak dapat? Contoh, kenapa aku rasa sesak? Kenapa aku rasa sempit? Okey, mungkin dulu betul kita di zaman jahiliah kita di zaman yang kita tak ada kesedaran macam ni, kita memang rasa sempit sesempit-sempitnya. Tetapi hikmahnya Allah, dia memberikan kita rasa sempit, dia memberikan kita rasa penat. Rupa-rupanya Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik. Allah nak mengheret kita kepada menjadi manusia yang lebih baik daripada semalam. Daripada mana dulu kita seorang gadis, Allah angkat kita menaik taraf kita menjadi seorang isteri. Apabila Allah sudah mengangkat kita menaik taraf kita menjadi isteri, Allah mengangkat menaik taraf kita menjadi ibu. Dan bila mana Allah menaik taraf kita mengangkat menjadi ibu, sepatutnya lah kita ada rasa bahawa kita layak untuk menjadi lebih baik daripada apa yang sebelum ini. Dan motivasi itu sahajalah yang akan membuatkan kita betul-betul rasa kita ingin membaiki diri kita. Okey, now bila kita dah membaiki diri kita, kita bersama suami, yang paling utama maafkan suami. Yang paling utama terima suami. Yang paling utama rasa balik cinta yang dulu suami pernah bagi, walaupun kita rasa kurang, tapi sebenarnya yang mengurangkan perasaan tu adalah iblis, adalah syaitan yang bersarang di hati kita. Yang mana kita tidak memaafkan diri kita tidak memaafkan suami, maka iblis yang bersarang tu, iblis yang membuat-buatkan rasa marah tu, dia akan semakin besar, dia semakin besar, dia semakin besar. Dan dia akan merosakkan kita. Caranya apa? Caranya tak ada cara lain. Kepada para isteri, kalau ada rasa nak marah kepada suami, saya gunakan pedang istighfar. Saya ajak para isteri gunakan pedang istighfar. Jangan sesekali biarkan iblis merosak-rosak, membubuh-bubuh api, membubuh-bubuh petrol, membubuh-bubuh diesel. Jangan. Tuan guna pedang istighfar. Puan guna pedang istighfar. Okey, pedang istighfar ni macam mana? Pedang istighfar ni apabila hati kita ada rasa geram, kita cepat-cepat cakap astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Cakap macam tu, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Semakin kita rasa macam nak marah dekat suami tu, contohlah kan. Contohlah suami janji balik pukul ni tapi tak balik-balik lagi. Kan? Bagi isteri itu sudah satu azab bagi isteri. Sebab apa? Sebab dia hidup dengan perasaan. Dia bermonolog dengan hati dia. Okey? Tapi kita dah ada ilmu pedang istighfar, kita cakap dekat hati kita, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Semakin kita marah, semakin kita istighfar. Okey, now
Bila mana istighfar tu kita dahulukan, okey, subhanallah, 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 sekejap sahaja. Okey, sekejap sahaja rasa marah tu, sekejap sahaja rasa dendam, sekejap sahaja rasa benci. Automatik Allah izinkan kita rasa tenang. Bila mana suami balik, kita automatik rasa lapang dada. Sebab apa? Sebab yang kita gelutkan tu sebenarnya kesusahan hati. Suami kita ni kena aksiden ke? Suami kita ni terjatuh ke? Suami kita ni kena langgang ke? Tak sampai balik lagi ni. Kenapa suami aku ni? Jadi iblis yang mai tu dia nak masukkan dalam kepala kita macam-macam. Okey, tapi bila kita istighfar dan bila tiba-tiba kita tengok suami kita balik, kita akan rasa ketenangan, kita akan rasa kedamaian. Sebab dengan istighfar tadi. Tetapi kalau tidak, kita membiarkan juga perasaan kita yang geram tu, yang rasa curiga was-was tu, laki aku pergi mana ke apa tu, bila suami balik je, kita akan mulalah nak bising ke, nak beletak ke, nak marah ke, nak popek-popek ke apa. Benda ni tuan-tuan, leteran, rungutan, keluh kesah ni tuan-tuan, antara suami dan isteri yang bahagia, dia tak akan wujud. Suami isteri yang bahagia, dia tak akan wujud keluh kesah. Suami isteri yang bahagia, dia hanya akan wujud apa? Dia hanya akan wujud kefahaman. Dia hanya akan wujud kesatuan. Dia hanya akan wujud keserasian. Keserasian macam mana tuan? Okey, bila suami balik, isteri automatik rasa. Saya dah makan dah. Abang dah makan dah. Abang nak makan nasi. Abang nak baca nak ayat teh. Abang nak ayat kopi. Okey. Tu contoh. Automatik berlaku perkara tu. Macam tu juga suami. Automatik suami akan boleh respon kepada kita. Ibu anak-anak makan apa dah? Ibu dengan anak dah makan ke? Automatik kita pula akan dengar dengan rasa cinta. Dah makan dah. Anak-anak dah makan dah tadi, dah buat nasi dengan ayam dah goreng ayam dah tadi. Faham tak? Berbeza kalau kata hubungan yang tak ada kebahagiaan, dia hanya akan ada keluh kesah, hanya ada marah, hanya ada dendam. Berbanding orang yang dah ada kebahagiaan ni, setiap saat tu hanyalah tautan untuk saling menunjukkan rasa cinta. Tautan yang mana setiap kali, setiap masa kalau ada waktu bersama, okey, dah pergi kerja, asing lah kan. Kalau balik kerja, kita ada satu rasa, aku nak buat terbaik untuk engkau nak buat terbaik untuk aku. Aku nak buat terbaik untuk engkau nak buat terbaik untuk aku. Dia akan ada satu motivation yang kita tak payah nak susah-susah dah. Kalau dulu sebelum kita faham konsep yang mudah ni, kalau kita tak ada guna pedang istighfar ni, selalunya ni isteri lah yang akan bawa masalah ni selalunya. Sebab gelodak isteri tu lain. Dia tak macam seorang suami. Okey, baik. Now, apabila isteri sudah mampu memaafkan suami, sudah mampu merelakan suami, okey, barulah apabila hubungan di tempat tidur tu, isteri membenarkan seluruh jasadnya, seluruh hatinya dikawal oleh suami. Okey, hanya dengan sedikit sentuhan, hanya dengan sedikit kata-kata indah ataupun hanya dengan sedikit pelukan yang dalam mungkin 5 minit, 10 minit, 15 minit. Ia adalah satu, ibarat orang cakap, magnet yang menarik kebahagiaan. Magnet yang menarik rasa cinta. Okey, yang mana perasaan cinta ni lah yang akan mendatangkan satu suasana dalam lubuk hati isteri gairah. Yang mana mendatangkan dalam hati isteri satu perasaan cinta. Yang mana datang juga dengan rasa rindu dendam untuk merelakan diri
disentuh oleh suami secara jasad dan secara batin. Dan yang saya akan buat adalah pertama sekali bila mana saya mendatangi suami, okey, selalunya di bilik lah kan. Saya yang akan ke bilik lah sebab selalunya saya anak-anak asingkan dulu anak-anak. Okey, di bilik kami tu asing lah, bilik anak-anak asing lah. Okey, selalunya urusan anak tu kebanyakannya saya lah yang akan uruskan dulu. Okey, suami kadang dia datang, kadang dia tak datang, yang tu terpulang lah. Okey, tapi bila saya nak mendatangi suami, suami dah faham dah. Okey, suami dah faham, saya akan menghayati dulu. Saya akan menghayati dulu batang tubuh suami, terutamanya wajah suami. Okey, saya akan dekatkan muka saya dengan muka suami. Okey, suami pun jangan sentuh saya lagi. Macam tu. Okey, saya tak mahu lagi disentuh. Saya tak mahu lagi ada apa-apa sentuhan daripada suami. Saya tak mahu lagi. Saya sekadar ingin melepaskan lelah, hanya berbaring di tepi suami, hanya mendekatkan wajah saya ke wajah suami. Okey, dan bila mana itu berlaku, subhanallah, saya rasa satu kedamaian, saya rasa satu ketenangan, saya rasa satu keasyikan, saya rasa satu yang memilukan. Okey, ibarat kepenatan seharian, kepenatan bekerja, apabila saya mampu mendekatkan wajah saya ke wajah suami, di situlah saya seolah-olah saya dapat membayangkan rahmat Allah. Seolah-olah saya dapat merasakan hadiah Allah. Okey, Allah mengizinkan dengan menetapkan wajah sahaja. Letakkan dulu wajah sahaja. Ambil dulu aura haruman pada wajah. Ambil dulu jika ada janggut lah kan. Alhamdulillah lah suami saya berjanggut. Dan kalau pada suami yang boleh ada janggut, hadirkanlah janggut tu. Okey, maaf saya sayu sikit. Saya emosi kan. Biasalah kan. Okey, kalau lelaki yang ada janggut, Allah hadirkan janggut tu bukan sekadar janggut. Allah memberikan aroma. Allah memberikan nikmat. Okey, pada janggut, pada kening, pada rambut yang ada di sekitar wajah. Okey. Izinkanlah sekejap para isteri untuk anda hayati. Hayatilah wajah suami anda. Anda ampunkanlah dia. Anda redolah dia sebagai suami anda. Anda kena faham. Anda kena faham sebagai isteri, anda kena faham. Allah tidak akan hadir ke hadapan wajah kita. Allah berurusan dengan manusia melalui kalamnya. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala dia hadir ke dalam hidup manusia melalui kalam. Melalui kalam ni Al-Quran. Dan juga anda kena faham Allah hadir ke dalam manusia melalui tabir. Okey? Kecuali Nabi Musa, Allah hadirkan dirinya di hadapan Nabi Musa. Tapi kita bukan Nabi, kita bukan wali, kita manusia biasa. Allah menghadirkan dirinya melalui tabir. Dan salah satu tabir yang wujud adalah suami, adalah isteri. Suami dan isteri adalah tabir yang mana menghadirkan Allah itu melalui suami, melalui isteri. Anda faham maksud saya? Okey, apabila saya maksudkan begini. Sekiranya kita tidak mampu ikhlas dengan suami, dengan isteri, itu ibarat kita menghalang Allah menunjukkan dirinya. Anda faham? Anda pernah dengar perkataan hablum minan nas, hablum minallah. Anda pernah dengar perkataan tu? Okey, kita berbuat baik sesama manusia, kita berbuat baik sesama berbuat baik kerana Allah, berbuat baik dengan Allah. Okey, kita nak buat baik dengan Allah ni tuan-tuan, puan-puan, kita mesti buat baik dengan manusia dahulu. Dan sekiranya kita memang dah ditaklifkan oleh Allah sebagai isteri, maksudnya Allah nak kita berbaik dengan suami kita, kita berbaik dengan suami kita, insya-Allah Allah akan menghadirkan dirinya, zat-zatnya Allah ini melalui suami kita. Allah akan hadirkan dirinya melalui suami kita.
Asalkan kita ikhlas, asalkan kita redha, asalkan kita menerima apa sahaja yang Allah beri melalui suami kita. Adakah kita dianggap beriman hanya semata-mata kalau kita dapat suami yang baik? Adakah kerana suami memberikan kita nafkah zahir yang cukup? Adakah kerana suami memberikan kita nafkah batin yang cukup? Itu membuatkan kita redha kepada suami. Sedangkan bila suami bersikap buruk, sedangkan bila suami bersikap kurang baik, ataupun sekiranya si suami bersikap sesuatu yang kita tidak suka, kita hendak buang. Kita hendak menganggap suami jahat. Kita nak menganggap suami berdosa. Kita nak menganggap suami pantas untuk diceraikan. Adakah itu? Di manakah letak keimanan kita yang akan diuji? Faham maksud saya? Faham maksud saya? Maksudnya, segala keperitan yang Allah beri melalui suami, Allah sekadar ingin menilai sejauh mana kesabaran kita. Allah hanya ingin menilai sejauh mana kekuatan kita bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada suami. Suami adalah alat Allah menghadirkan dirinya. Jika kita hendak menerima suami dalam keadaan elok saja, kalau kita nak menerima keadaan suami tanpa cacat celah sahaja, tak adil lah kot kan. Tak adil lah kot kan. Maksudnya, adakah kamu mengaku beriman sedangkan kamu tidak diuji? Suami tak cukup duit sikit je. Suami tak cukup masa sikit je. Suami tak cukup memberi keperluan batin kita sikit je. Itu pun sebab apa? Sebab kelemahan dia sebagai suami. Dia lelaki, dia bukan wanita. Dia bukan isteri. Allah menciptakan dia sebagai lelaki. Jadi kalau kita yang tidak cuba untuk memahami dia dan dia tidak cuba memahami kita, di manakah berlakunya saling kefahaman? Di manakah boleh berlakunya saling cinta, saling memerlukan? Okey? Jadi maksudnya apa yang saya ingin katakan, izinkanlah untuk kita menghayati nikmat pada wajah pun sudah cukup nikmat untuk kita hayati. Dan kepada suami, gunakanlah ilmu yang sebenar-benarnya macam mana untuk menambat isteri. Macam mana untuk memberikan sesuatu kepada isteri. Okey, berikan jasad awak, tubuh awak, okey, kebersihan diri awak. Yang mana kebersihan diri awak ni, wajah awak yang harum, yang sememangnya Allah dah cipta harum. Okey, di setiap bulu-bulu roma awak, okey, seorang suami, awak kena faham, Allah ciptakan bulu roma awak, mungkin ada yang bulu roma di dada, mungkin ada yang bulu roma di perut, atau yang paling pasti bulu roma di ketiak. Okey, Allah ciptakan bulu roma tu, subhanallah, untuk memancing keinginan isteri awak, untuk dekat dengan awak, untuk menghayati awak. Okey, cuma awak tolong support sikit saja. Tolong support sikit. Maksud saya tu macam saya selalu sebut, berterima kasih kepada isteri awak untuk dia hadir kepada awak melalui suntikan semangat. Suntikan semangat kata-kata manis awak. Suntikan semangat dengan hadiah-hadiah makanan yang baik. Makanan-makanan yang dia suka contohnya. Ataupun segala perbuatan-perbuatan baik awak, semua tu adalah support yang sangat penting untuk dia hadir kepada diri awak. Kalau awak tak ada support tu, isteri awak akan jauh hati. Kalau awak tak ada support tu, isteri awak akan bawa diri. Isteri awak akan bersendirian. Kerana awak tak memberikan vitamin-vitamin yang dia perlu untuk dihadir kepada diri awak. Okey? Okey, jadi bila mana awak izinkan itu berlaku, okey, isteri awak dapat hadirkan diri dia ke tepi awak, okey, maka awak gunakanlah. Okey, gunakanlah. Bawalah isteri awak tu dekat dengan awak. Okey, awak biarkan dia sekejap berehat di sisi awak. Awak biarkan dia sekejap menikmati jasad awak. Okey, di wajah awak, di tubuh awak, awak biarkan sekejap.
Kalau mampu awak belailah dia. Jika tak mampu pun awak biarkan dia menghayati awak sekejap. Kadang-kadang isteri dia sebab terbiasa, okey kadang-kadang mungkin ada dia terbiasa dengan sikap suami yang mendatangi dia untuk jolok, mendatangi dia untuk jolok. Jadi dia tak ada kesempatan untuk menikmati apa yang saya cakap tadi. Okey. Baik, setelah itu, okey saya tengok kat sini ya. Saya maksudnya ni saya dah ceritakan semualah ya, memaafkan atau menyesakkan, menyuburkan cinta atau menggamit derita. Okey, suami dan peranannya, sikap-sikap suami membantu isteri terus cinta dan setia. Okey, baik. Saya dah kelaskan tadi, saya dah rangkumkan semua sekali tajuk yang saya tulis dekat sini malam ni. Okey, dan saya bagi tahu juga tadi nikmat pada wajah suami yang mana jika isteri membenarkan dirinya, memaafkan suami, membenarkan dirinya menjadi isteri, membenarkan dirinya, mengikhlaskan diri dia, okey. Dia tatap wajah suami, dia menikmati aroma-aroma di wajah suami, secara automatik, okey, otak isteri ni, okey, awak sebagai isteri, awak kena ada rangsangan minda, awak kena ada satu uh, penghayatan yang sangat tinggi. Awak perlu menghayati detik-detik indah bersama suami, apa yang suami awak buat yang awak suka, awak datangkan segala ilham-ilham tu dalam kepala awak. Okey? Sewaktu awak foreplay wajah suami tu, okey, sewaktu awak mencium wajah suami awak mencium janggut, mencium jambang, mencium kepala, mencium rambut. Okey, dalam pada waktu tu, okey, contohlah 10 minit atau 15 minit, awak sebagai isteri untuk mendatangkan klimaks dengan mudah, pada waktu tu, awak tolong hadirkan dalam minda awak, okey, sekurang-kurangnya pada permulaan awak nak tatap wajah suami, awak nak foreplay wajah suami, awak hadirkan dulu istighfar, awak hadirkan dulu selawat, awak hadirkan dulu puji-pujian, tahmid, tasbih, awak hadirkan dulu. Awak hadirkan sepenuh-penuhnya. Okey, kemudian barulah awak hadirkan pula segala perilaku baik suami awak dalam otak awak, dalam minda awak. Segala yang awak suka tentang suami awak, cara dia berjalan, cara dia makan, cara dia pegang apa-apa, pegang senjata, pegang apa ni, pen ataupun pegang apa nama ni, mesin rumput, apa saja peribadi suami awak yang awak suka, okey, awak hadirkan dalam kepala awak. Okey, now, bila awak dah selesai dalam masa 15 minit mungkin, dalam masa 30 minit mungkin, okey, awak dah ada satu perasaan yang membuak-buak rangsangan daripada otak awak tu yang akan menghadirkan perasaan hati awak berkobar-kobar untuk mulakan sentuhan-sentuhan lain terhadap suami awak. Dan pada waktu ni, okey, pada waktu ni awak sebenarnya sudah menghampiri 50% untuk klimaks. Okey, dan sebagai suami yang dah faham teknik ni, okey, suami dah faham teknik ni, dia akan boleh tahu bahawa isteri dia sudah bersedia untuk menerima sentuhan-sentuhan lain. Okey. Dan pada waktu ni lah awak bolehlah sebagai suami awak bolehlah memulakan sentuhan-sentuhan lain dan akhir sekali okey teknik yang sama yang saya selalu ajarkan. Okey, ingat jangan mulakan sentuhan awak di klitoris. Okey, jangan sesekali untuk awak memulakan jima, awak jangan sesekali menyentuh di bahagian klitoris. Awak simpan klitoris isteri awak ni tempat yang betul-betul penuh dengan rangsangan, penuh dengan sensor yang sangat tinggi. Awak biarkan agak-agak di minit terakhir awak nak jolok baru awak pegang. Awak faham maksud saya? Okey? Selepas isteri awak menghayati diri awak, awak dah bersedia untuk melakukan aksi yang lebih,
Okey, awak mulakan sentuhan di bahagian lain daripada tubuh isteri awak. Jangan lagi sentuh klitoris. Awak kena simpan klitoris ni sebagai satu mutiara yang mana awak akan sentuh nanti, awak akan sentuh waktu tu akan mendatangkan klimaks hanya dalam masa 1 minit saja. Okey, sebab apa? Sebab awak dah menarik, awak ibarat menarik seluruh sesungut kulit-kulit isteri awak ni, awak ibarat menyimpan rangsangan yang paling hebat tu awak simpan last sekali. Faham tak? Maksudnya makanan yang paling best sekali kita letak asing dululah. Kita makan yang ringan-ringan dululah. Faham tak? Kita makan-makan yang bahagian-bahagian yang kita rasa macam yang best tu kita tinggal last sikit. Macam tu. Okey. So, apabila awak dah mula pula untuk sampai ke klitoris, pesanan saya, bila awak dah sampai kepada tahap untuk menyentuh klitoris, di sini awak kena faham ya, isteri tidak akan terklimaks dengan awak menikam dengan laju. Dengan awak menggunakan batang, awak menikam ke dalam faraj dengan laju, itu tidak mampu mendatangkan klimaks secara hakikatnya. Okey? Hakikatnya, batang awak yang sudah keras, awak pastikan batang awak yang sudah keras, batang saja dulu, awak tolong letakkan batang awak tu di saat isteri awak dah betul-betul bersedia lah ya. Awak letakkan batang tu di atas biji dulu. Di atas klitoris tu. Awak letak dulu. Dah banyak kali dah. Banyak live dah saya cerita. Awak kena letak batang yang keras tu di atas klitoris. Awak biarkan batang dan klitoris tu ibarat sedang bercium dahulu. Biarkan sekejap suasana tu berlaku. Okey, kemudian awak tarik ke bawah sedikit. Biarkan pula kepala awak mencium klitoris pula. Awak faham? Awak faham Awak kena faham itulah nikmat yang perlu dapat oleh seorang isteri untuk dia klimaks. Nikmat awak sebagai lelaki, awak mendayung. Okey, awak tikam naik. Itu nikmat untuk awak. Awak jangan guna pakai lagi benda tu. Jangan lagi awak mendahulukan diri awak untuk merasai nikmat tu. Jangan. Awak simpan dulu. Okey, awak kena uruskan dulu isteri awak ni. Sebab isteri awak ni lambat untuk klimaks. Okey? So now, apabila awak dah mulakan letak batang yang keras pada klitoris, kemudian awak turunkan sikit batang tu, awak letakkan pula kepala di klitoris. Awak ulang perkara tu dulu. Awak naik, awak turun, awak naik, awak turun. Awak faham? Awak gentel, awak sentel di klitoris awak, di klitoris isteri awak. Okey? Waktu tu, awak kena pastikan keadaan tu basah lah ya. Awak kena pastikan isteri awak menerima batang awak tu, faraj dia sedang basah lah ya. Kalau mungkin ada yang tak basah, yang susah basah, okey, awak mesti sediakan pelincir lah kan. Awak jangan pula buat benda tu dalam keadaan kesat. Itu akan menyakitkan. Okey, awak gunakan pelincir. Okay, now, bila awak dah buat macam tu, sepatutnya awak sebagai suami ni, awak dah boleh tengok isteri awak ni, dia punya lain macam tu macam mana, berbeza dengan sentuhan-sentuhan awal tadi. Waktu tu lah awak kena masukkan kepala sedikit demi sedikit. Bila awak masukkan sedikit demi sedikit, awak biarkan ke dalam terus. Okay? Awak biarkan ke dalam terus. Okey. Kemudian awak sekadar tundun sama tundun, sekadar bergoyang sedikit ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Awak faham tak? Macam awak masukkan gear tu. Awak tolak gear, awak tolak ke kiri, awak tolak ke kanan, tolak ke kiri, tolak ke kanan. Awak gunakan perkara tu je untuk membantu isteri awak klimaks. Okay, now, sepatutnya, okay, apa yang saya alami, tak sampai beberapa kali suami masuk gear 1, masuk gear 2, masuk gear 3, saya sudah menggelupur.
Okey, saya sudah menggelupur dan suami sudah tahu. Suami wajib tahu. Bila isteri dia klimaks, suami wajib tahu sebab keadaan isteri yang sangat berbeza. Okey? Keadaan isteri yang sangat berbeza apabila klimaks, seorang suami wajib tahu dan memang suami akan perasan. Okey, kalau siapa yang rasa tak perasan lagi tu, saya tak tahulah saya nak guna ayat yang macam mana. Tapi awak sebagai suami, awak akan tahu, awak mesti perasan isteri awak dah sampai. Okey, now. Bila isteri awak dah sampai, pada waktu itulah awak baru mulakan tikaman awak. Awak baru mulakan jolokan yang padu yang awak nak buat. Apa ikut sukalah waktu tu. Awak nak tonggeng ke, awak nak langgang ke, awak nak gelek ke, awak ikut suka awak lah waktu tu. Isteri awak dah settle dah. Okey? Awak yang macam mana awak nak try buat macam dalam puan apa semua tu kan ikut suka awak lah awak nak buat apa waktu tu awak dah boleh buat dah. Itu untuk nikmat awak pula. Itu untuk keinginan awak pula lah sebagai lelaki, sebagai suami. Yang isteri awak dah settle dah. Isteri awak dah settle dah. Awak faham? Okey? Settle tu awak kena faham Dia sebab apa dia boleh settle? Sebab dia merelakan diri dia. Dia mengikhlaskan hati dia. Dia mengimajinasikan diri awak yang indah-indah. Dia tak ingat anak waktu tu. Dia tak ingat kerja-kerja dia di pejabat. Dia tak ingat pinggan mangkuk periuk belanga yang bersepoh-sepoh apa semua tu dia tak ingat. Yang inilah, yang tips ni lah yang awak kena bagi tahu dekat isteri awak. Kalau isteri awak tak tahu, awak kena cakap dekat dia. Awak kena pujuk dia. Awak kena bagi tahu dekat dia. Sayang, dalam kepala awak ni ada apa-apa ke? Awak ada ingat apa-apa ke? Kain baju ke apa ke? Awak kena korek dulu otak isteri awak tu. Awak kena keluarkan whatever. Besar kuman pun kalau benda tak settle dalam otak isteri awak. Isteri awak tak boleh lagi nak membayangkan tubuh awak dalam otak dia. Susah dia tak akan boleh climax. Okey, awak faham? Okey? Saya harap sangat awak faham. Okey, para suami, saya harap sangat awak faham. Tolong bantu isteri awak untuk isteri awak clearkan minda dia. Untuk isteri awak clearkan hati dia. Okey, clearkan daripada apa-apa kesusahan yang dia alami sebagai isteri, apa-apa kesusahan yang dia alami di dalam hati dia, di dalam jiwa dia, di dalam otak dia, di dalam minda dia. Awak tolong clearkan sekejap untuk awak memberikan dia nikmat klimaks. Okey? Dan kalau masih ramai lagi suami cakap isteri tak suka mendatangi dia ataupun isteri masih tak suka jimat, awak bersemang dengan dia. Awak pujuk dia. Awak seorang saja yang tahu apa keinginan isteri awak ni. Cara bercakap dengan isteri macam mana. Cara nak ajak isteri makan macam mana. Cara nak ajak isteri buat apa-apa macam mana. Awak je yang tahu macam mana cara isteri awak. Okey? Alhamdulillah. Saya pun tak tahulah kan apa yang saya cakap ni. Okey, apakah diterima, apakah sampai, apakah dapat dihadam, okey, apakah dapat diguna pakai, okey. Wallahu a'lam. Okey, dan sekali lagi saya mohon kepada Allah, supaya Allah Allah meredailah apa yang saya ceritakan. Saya cuba sedaya upaya untuk tidak menjadikan benda ini sesuatu yang lara, sesuatu yang lalai, sesuatu yang sia-sia. Semoga Allah memelihara saya juga, memelihara suami saya juga dan jika ada aib-aib yang terbuka, saya mohon Allah sahajalah yang mengilhamkan saya. Sekiranya Allah tak izinkan saya lagi untuk bercakap perkara-perkara ni, saya mohon Allah bagi kekuatanlah untuk saya tidak bercakap. Okey, saya pun tak tahulah. Okey, cuma saya nak bagi tahu betapa nikmatnya, berbezanya hidup sebagai suami isteri bila mana isteri mampu mencapai klimaks dan juga telah terbukti okey kalau saya pernah baca okey pendapat ahli sufi tentang jima' ni sebenarnya salah satu bukti Allah, salah satu bukti kebesaran Allah ada dalam klimaks ni, ada dalam jima' ni. Okay, yang mana kalau siapa yang belum merasai, terutamanya isteri lah. So sebab itulah hidupnya agak susah hati, hidupnya agak berat, hidupnya agak gelisah, hidupnya tak boleh nak
maju ataupun maksud saya tak boleh nak ceria. Okey, sebab mungkin juga cuba kaji baliklah ya, mungkin climax tak pernah dia rasai. Okey, sebelum ni pun ada live yang saya cerita climax ni adalah pemati kepada nafsu-nafsu isteri. Siapa yang tak dengar lagi bolehlah fahamkan apa itu maksud climax adalah pemati kepada nafsu-nafsu isteri. Okey. Alhamdulillah sudah menghampiri jam 11.30 malam. Okey, Alhamdulillah saya dah nak menamatkan sesi live pada malam ni. Okey, Alhamdulillah saya pun tak sabar nak dengar balik apalah yang saya duk berceloteh ni. Saya duk merapu apa ni, saya nak dengar balik lah. Okey, sebelum saya nak tamatkan, sekiranya lah ya, malam ni ada sesiapa yang berani ataupun ada sesiapa yang rasa nak bercakap malam ni, mungkinlah boleh buka mic, boleh bercakap. Kalau kata tak ada, tak apalah, saya fahamlah. Tak ada apalah yang nak disampaikan tu maksudnya. Okey, kita tengok siapa yang ada kat sini. Okey. Ramai juga ya. Okey, tadi ada seorang yang PM saya, dia cakap dia baru nak kahwin. Sebelum ni isteri dia dah meninggal. Okey, saya doakan wahai saudara, janganlah saudara bersedih dengan dia mengaku pada saya tadi ya. Saya tak sebut nama ya. Saudara ni mengaku kepada saya dia rasa dulu dia tak jadi sempurna untuk isteri dia. Dan isteri dia dah meninggal. Okey, melahirkan anak yang kelima, isteri dia meninggal. Saya nasihatkan kepada Tuan, Tuan jangan bersedih. Tuan jangan ada rasa kecewa sebab isteri Tuan dah selamat. Isteri Tuan dah selamat. Sebab apa saya cakap isteri Tuan dah selamat? Sebab dia sudah meninggal di bawah redha seorang suami. Okey? Hanya Tuan sebagai suami, adakah Tuan tahu ataupun tidak tahu, redha seorang suami mendatangkan syurga bagi isteri. Okey? Tuan didiklah anak-anak yang ada dengan Tuan 5 orang. Tuan didik mereka supaya mereka bangga dengan isteri Tuan yang dulu. Supaya mereka mendoakan isteri Tuan yang dulu. Okey? Dan kepada isteri Tuan yang baru nak hadir, saya doakan isteri Tuan mampu menerima anak-anak. Mampu menerima Tuan seadanya. Dan Tuan bimbinglah isteri yang baru Tuan akan nikahi ni. Tuan bimbing dia ke arah Allah, ke arah Rasulullah. InsyaAllah dia akan mampu menjadi lebih baik lagi daripada isteri yang sebelum ni. Saya yakin. Okey? Dan satu lagi azimat yang saya suka pegang. Kita tidak hidup untuk hidup di dunia ni. Kita dah merasai nikmat syurga di dalam rumah tangga. Itu keyakinan besar bahawa nikmat di dalam syurga yang sebenar nanti lebih lagi. Okey? Buang segala keluh kesah, segala keperitan, hanya fokus kepada amal ibadat kita, hanya fokus kepada jalan yang Allah dah tetapkan untuk kita dapat nikmat yang lebih lagi. Okey? Okey, baik, Alhamdulillah. Saya rasa tak ada siapa yang nak cakap. Saya doakan semua dalam rahmat Allah. Saya doakan semua mendapat kasih sayang Allah dan bahagia sehingga ke jannah. Okey, saya tamat sesi malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.